pada nak samakan dengan bincang bab liberal ni, dalam Islam ruang peribadi itu ada. Dalam rumah masing-masing agama tak masuk campur. Kalau orang tu nak murtad sekalipun kan, dia murtad diam-diam. Dia murtad diam-diam. Dia pergi beli salib kecil, dia simpan dalam rumah dia, tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Jangan kacau peribadi dia. Dalam Islam, ruang peribadi itu ada. Ruang peribadi Islam ada. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok hukum zina sebagai contoh kan, Nabi SAW sebut, nak sabitkan zina mesti 4 orang saksi, ataupun dia mengaku dia berzina. Mengandung, ulama khilaf, tak ada nas yang jelas. Imam Syafi'i kata mengandung bukan bukti zina. Bukan bukti. Satu orang perempuan dia mengandung, kita kata hang salah berzina. Perempuan tu kata aku tak salah. Dia boleh kata aku tak salah. Tu hang mengandung? Mengandunglah. Mana ada bukti aku zina? Kalau kita kata mengandung tu bukti zina lah. Tak semestinya dia boleh masuk pakai injection ke apa ke. Tak, hang tak nampak aku zina. So, sampai macam tu. 4 orang saksi. Baik. Kenapa yang Islam minta 4 orang saksi ni? Sebab seboleh-bolehnya Nabi tak nak sabitkan orang yang kesalahan tu. Siapa nak berzina sama 4 orang nampak? Dan berzina kat mana 4 orang nak nampak? Kan? Siapa nak nampak? Tuan-tuan kena faham, nampak ni bukan maksud dia nampak sekadar nampak. Tak, bukan sekadar tengok. Tengoklah bukan buat benda lain. Tak, maksudnya bukan setakat tengok macam tu je. Kalau ini kes jadilah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada orang tuduh Mughirah bin Syu'bah berzina. Datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia tak suka sebab Mughirah ni sahabat Nabi, dia tak suka hukum tu sabit. Tapi orang dah bawa pertuduhan, Sayyidina Umar pun tak ada pilihan, dia panggil 4 orang saksi. Apa yang hang nampak? Saksi pertama, dia datang, dia kata aku nampak dia berzina. Umar tanya, hang nampak berzina betul? Saksi pertama kata nampak berzina. Macam buk masuk batang celak dalam lubang, dalam botol celak. Macam buk masuk batang celak dalam lubang celak. Saksi kedua pun datang, aku nampak berzina. Saksi ketiga datang, aku nampak berzina. Saksi keempat, tak, aku tak nampak zina. Habis tu nampak apa? Aku nampak lelaki, perempuan, aku dengar suara, tapi aku tak nampak zina. Apa Umar buat? 3 orang ni Umar tanya sekali lagi, masih nak teruskan dakwaan? Nak teruskan. Nah, ambil yang sebab 80 kali seorang. Sebab tak cukup saksi. So tuan-tuan, zina ni bukan senang. Nak sabit susah. Tingkap terbuka, tuan-tuan nampak kot dalam tingkap tu, tengok tingkap, nampak laki atas perempuan. Pi mahkamah syariah, saya nampak berzina. Nampak masuk? Tak nampak. Nampak laki atas perempuan. Dianggap tuduhan palsu. Itu belum lagi sabit zina. Susahnya nak sabit zina ni. Jadi kat mana nak cari yang 4 orang boleh nampak? Tak ada. Sangat susah. Di sebalik tu, kalau kita tengok kenapa? Kerana Nabi nak jaga ruang untuk orang tu jangan cari kesalahan peribadi dia. Jangan cari kesalahan peribadi dia. Sebab tu, melainkan di zaman Nabi SAW, ada orang kena hukum zina. Tapi semua kes kena hukum zina ni, pengakuan. Ma'iz bin Malik datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku jumpa satu orang perempuan, lalu aku pun berzina dengan perempuan tu, hukumlah aku. Nabi kautim dengan dia, mungkin bukan zina kot. Dia kata, ya Rasulullah, takkanlah aku bodoh sangat tak tahu zina atau apa. Memang zina betul. Nabi tanya para sahabat, dia ni ada wayar putih ke sikit? Sahabat kata tak, dia ni memang elok, otak dia berfungsi dengan baik. Nabi kalih berkali-kali, dia tetap kata, ya Rasulullah, aku berzina, hukumlah. Sampai macam tu. Sebab dia tahu yang bila hukum hudud dikenakan di dunia, Allah maafkan di akhirat. Sebab dia tahu, Nabi punya tak mau hukum, Nabi pusing kiri kanan merata, dia nak juga. Nabi kata kalau begitu rejamlah dia. Para sahabat pun rejam dia dengan batu, rejam dia.
Bila kena rejam, dia sakit dan dia tak tahan, dia lari. Para sahabat kejar dia dan mereka tetap rejam dia sampai dia mati. Pun Nabi marah. Nabi kata kalau dia lari, biarkan dia. Kalau ada 4 orang saksi, tak boleh biarkan dia lah, terbukti. Tapi dia sendiri mengaku, dia lari, lepaskan dia. Bila dia dah mati, para sahabat tengok jasad dia, para sahabat kata, oh dia ni buat dosa. Nabi kata tak. Roh dia berterbangan di syurga. Nabi muliakan dia. Dia mengaku. Macam tu juga satu orang perempuan yang mengandung datang. Bila datang, ya Rasulullah, aku berzina, hukum aku. Nabi kata mungkin bukan zina. Dia kata tak, stop. Ini skrip ni semua tak penting. Aku sampai mengandung memang zina betul. Dan Nabi jatuhkan hukum. Tapi nak dapat 4 orang ni, tak dapat lah. Sebab itulah pejabat-pejabat agama, dia boleh sabit kesalahan khalwat. Tapi tak boleh sabit kesalahan zina. Khalwat senanglah nak sabit. Ketuk-ketuk pintu, nampak lelaki dengan perempuan 2 orang, khalwat lah. Duduk satu tempat yang bersama, khalwat. Tapi nak sabit zina tak boleh. Walaupun masa Pak Haji ketuk pintu tu, nampak lelaki dengan perempuan dua-dua tak pakai apa. Tetap sekadar khalwat. Nak sabit zina susah. Jadi sebab tu, kalau kita sendiri pun kan, kita sendiri sebagai imam dan sebagainya, orang mai datang mengaku, Pak Haji, di rumah sekian-sekian alamat ada orang berzina. Apa pilihan yang kita boleh buat? Satu, nasihat dia. Jumpa orang tu, bagi tahu kat dia, jangan buat benda ni, benda maksiat, tak bagus, berdosa. Nasihat dia. Ataupun yang kedua, kalau tak mau nasihat, lapor pejabat agama lah. Kalau orang dah lapor, kita pun lapor kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri lalu tepi jalan, nampak orang yang dia memang sembunyi dah, tutup aib dia. Itu yang terbaik. Nasihat dia ataupun tutup aib dia. Kalau kita nak pergi ambush pun, nak pergi ambush, betul-betul nak pergi serang orang dalam keadaan orang tengah berzina, apa yang kita buat? Takat mana kita nampak, itu sahaja. Jangan tunggu. Tunggu berdosa, intip. Pergi ke rumah, satu tingkap terbuka, kita nampak dah perbuatan zina. Seorang nampak. Apa yang kita buat? Ketika tu ambush, berhenti buang. Jangan, aku baru seorang. Mai 3 orang lagi. Sini 3 orang. Tengok. Nampak? 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 Confirm nampak? Macam kahwin pula lah. Sah. Nampak betul? Betul. Okey, lah ni kita ambush. 4 orang berdosa. Sebab mengintip. Cari kesalahan. Pada nak samakan dengan bincang bab liberal ni, dalam Islam, ruang peribadi tu ada. Dalam rumah masing-masing, agama tak masuk campur. Kalau orang tu nak murtad sekalipun kan, dia murtad diam-diam. Dia murtad diam-diam. Dia pergi beli salib kecil, dia simpan dalam rumah dia, tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Tapi bila dia keluar, dia iklankan kepada orang, di situ dia kena hukum. Zina juga sama. Kalau dia zina di tempat terbuka, 4 orang nampak dia berzina, di situ dia kena hukum. So, hukuman dalam Islam ni lebih kepada pencegahan. Bukan mengintip-ngintip dan mencari-cari kesalahan. Itu konsep hukuman yang diajar di dalam agama. Geng liberal kata begitulah, kesalahan moral jangan masuk campur, jangan ambil tahu. Tapi dalam Islam sebenarnya itu bukan lagi kesalahan moral. Dia memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Sebab tu dia dihukum. Moral ni dia seorang dalam rumah dia, tak ada siapa ambil tahu apa yang dia buat. Tapi bila dia start keluar, dia start menzahirkan diri dia, memberi kesan, dia ditangkap dan dihukum pada ketika tu. Jadi saya